Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT dan nikmatnya. Dari Johor hendak ke Pekan, singgah di Lipis membeli haruan. Semanis senyuman kami hamparkan, buat bingkisan salam pertemuan. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Jamaluddin bin Muhammad Hashim, Guru Besar SK Taman Koperasi Polis, selaku Sekolah Penganjur program pada petang ini. Yang dihormati barisan guru-guru besar dan guru-guru penolong kanan sekolah-sekolah rendah kejiranan Sentul dan Keramat yang terdiri daripada 7 buah sekolah iaitu SK Taman Koperasi Polis, SK Bandar Baru Sentul, SK Sentul 1, SK Sentul 2, SK Seri Nilam, SK Convent Sentul 1 dan SK Wangsa Maju Zon R10. Seterusnya, ahli jawatankuasa pengelola program jalinan dan jaringan minda sihat unit bimbingan dan kaunseling sekolah-sekolah rendah kejiranan Sentul dan Keramat yang terdiri daripada guru-guru bimbingan dan kaunseling yang berdedikasi. Guru-guru, para ibu bapa, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin dan seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama melafazkan setinggi-tinggi ucapan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan kasihnya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam siaran secara langsung menerusi YouTube channel untuk mengikuti satu diskusi santai sempena program Minda Sihat ini. Apa khabar anak-anak murid semua? Memandangkan keadaan suasana pembelajaran pada ketika ini penuh dengan kekangan dari segi kemudahan dan masa menyebabkan ada masanya anda tidak sempat untuk menyiapkan kerja-kerja yang diberikan oleh guru. Tapi cikgu percaya anda pasti dapat melaluinya. Cikgu berharap anda tetap kekal sihat, positif dan rajin walaupun hanya mengikuti PDPR di rumah. Teruskan, stay safe, stay home, kekalkan minda positif dan sihat. InsyaAllah emosi terjaga, hidup sejahtera. Bagi memberkati majlis, marilah kita sama-sama memohon taufik dan hidayah agar majlis dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Dipersilakan pembimbing rakan sebaya dari SK Taman Koperasi Polis iaitu Wan Khalid bin Wan Rizaila untuk mengetahui bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim. Innaka sami'un alim. Innaka ghafurur rahim. Innaka rabbul arsya al-azim. Innaka al-barrul jawadul karim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan mereka yang mencontohinya sehingga hari kiamat. Allahumma ya Allah, pada petang yang berkat lagi bersejarah ini, sempena program ceramah bahaya vape dan kes disiplin tahun 2021, kami berdatangan dan bersyukur kehadiratmu di atas nikmat limpah kurniaanmu yang tidak terhingga ke atas kami sehingga kami dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni. Ya Latif Ya Rahman, kurniakanlah kami taufik dan hidayahmu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan di dalam kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, sentiasa mematuhi perintahmu
dan menjauhi larangan-Mu. Ampunilah dosa dan keterlanjuran kami dan jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam keridaan-Mu jua. Ya Munzilal Barakat, jayakanlah usaha kami untuk menyalurkan ilmu dan maklumat yang bermanfaat untuk semua generasi pemangkin negara agar terus berjaya dan cemerlang gemilang dan terbilang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih di atas pimpinan doa itu tadi. Sebelum kita menghayati intipati ceramah yang akan disampaikan, suka untuk saya kongsikan serba sedikit latar belakang penceramah jemputan pada petang ini. Nama beliau adalah Cikgu Rohaya binti Mat Isa. Beliau berasal dari Negeri Sembilan tetapi telah lama menetap di Kuala Lumpur. Beliau sudah berkahwin dan memiliki 3 cahaya mata. Berkelulusan ijazah sarjana muda pengajian Islam dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga pemegang ijazah sarjana perundangan syariah di Universiti Kebangsaan yang Malaysia, universiti yang sama. Beliau memegang jawatan sebagai Ketua Guru Disiplin SK Taman Koperasi Polis. Beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa disiplin negeri Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jawatan Kuasa Adeni Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Jawatan Kuasa Teknikal dan Digital Learning Negeri Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hadirin, kini tibalah masanya yang dinantikan oleh semua. Tumpukan perhatian anda kerana selain memberikan ceramahnya, penceramah akan memberi soalan kuis berkaitan dengan tajuk pada petang ini dan hadiah disediakan untuk anda. Anda boleh mengemukakan jawapan di ruangan live chat yang telah disediakan. Sekali lagi, cikgu nak ingatkan pesanan penganjur, anda juga boleh membuat apa saja catatan di ruangan live chat, tetapi pastikan catatan tersebut tiada unsur pergaduhan, keganasan, penghinaan, kelucahan dan menyinggung perasaan orang lain. Link kehadiran juga anda perlu isi, di mana link kehadiran akan diberikan di ruangan live chat nanti. Kerjasama yang diberi saya dahulukan dengan ucapan terima kasih. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Rohaya bagi memulakan ceramah yang bertajuk Bahaya Vape ataupun rokok elektronik dan rokok. Suka untuk saya kongsikan dapatan daripada laporan kajian tobacco dan e-cigarette survey among adolescents pada tahun 2016 iaitu seramai 600,000 orang kanak-kanak dan remaja adalah pengguna rokok elektronik ataupun vape. Seterusnya kajian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM juga menerusi program remaja cergas PRCC pada tahun 2018 mendapati 42.3% pelajar sekolah menengah terjebak dengan nikotin dan 82.2% daripada mereka berasal daripada keluarga golongan B40. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Formal betul ya hari ni ya. Okey, kalau ikutkan saya just nak santai saja dan nama pun diskusi santai. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih Puan Moderator Cikgu Adriawati, Barisan Teknikal Program, Barisan Pentadbir Sekolah yang mana mengikuti secara live dan juga murid-murid yang dikasihi sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya untuk memberi ceramah pada petang ini. Okey, seterusnya meluangkan masa bersama-sama untuk mendekati, mendengar sendiri apa
apa itu vape. Okay. Yang mana kita nampak keseronokan dia sahaja, kita tak nampak dia punya efek yang akan datang. Okay. Jadi pada hari ini saya nak teruskan untuk sesi ceramah saya. Okay. Kita tunggu sekejap slide akan dipaparkan. Sekejap ya. Okey, sementara itu kalau ada apa-apa pertanyaan boleh letak di ruangan chat live ya. Okey. Kita minta besarkan sedikit ya. Okey, sementara itu ini adalah paparan yang sepatutnya saya paparkan kepada semua. Okey, iaitu tajuknya ialah berkaitan dengan gejala vape. Okey. Seperti mana yang kita tahu, gejala vape ni dah biasa kita dengar. Okey. Rata-ratanya orang dewasa lah. Dulu apa orang kata rokok yang dibakar, okey. Yang dibakar, dihisap, okey. Kemudian sekarang ni ada teknologi baru, okey, mencipta vape yang mana lagi mudah untuk dipakai dan tidak ada asap keluar pun. Okey, dia tidak mencemarkan sangat, okey. Okey, ini adalah tajuk hari ini berkaitan dengan gejala rokok dan juga vape. Okey, next. Ini adalah pengenalan saya sendiri. Seperti mana yang Puan Moderator dah beritahu tadilah. Okey, next. Okey, kita tengok kepada tajuk berkaitan dengan rokok elektronik. Okey, seperti mana yang saya dah bagi tahu tadi, okey, rokok elektronik ni adalah satu alat yang digunakan untuk merembeskan nikotin. Okey, nikotin yang dalam keadaan cecair, yang mana nikotin tersebut kalau ikutkan digunakan untuk perubatan, tapi bila dah digunakan secara berlebihan, dia boleh mengakibatkan masalah kesihatan lah ya. Okey, cuba kita tengok di sini, rokok elektronik merupakan alat yang berfungsi ya untuk mengubah zat-zat kimia, okey, iaitu cecair yang ada perisa. Nikotin tu telah diperubahkan menjadi ada perisa, ada strawberry, ada grape, okey, ada orange ya. Macam-macam perisa ada, macam seolah-olah macam minuman tapi dia adalah nikotin. Okey. Untuk menjadi bentuk wap untuk dialirkan dan benda ini kalau kata kita selalu guna, benda ni akan sampai direct terus, okey? Akan rasa kegairahan, okey? Akan rasa keseronokan yang tidak dapat nak digambarkan kalau isap vape ni. Berlainan dengan rokok, okey? Rokok ni kalau kita isap kita just biasa je lah, okey? Tapi kalau vape ni dia rasa satu keseronokan yang lain macam, okey? Siapa yang pernah cuba tu dia tahulah, okey? Next. Okey, kita tengok dari segi rokok elektronik ni, apa kesan dia pada jantung. Okey, kita tahu dah, okey, rokok ini kalau kita tengok jenis rokok rokok yang biasa kita guna tu, yang bukan kita lah, maknanya orang lelaki lah yang biasa suka ni kan. Tak ada rokok, tak ada maco. Okey, biasa tu. Okey, jadi rokok ni digunakan untuk menghilangkan stres. Okey, nikotin tu adalah menggairahkan, dia adalah jenis dadah yang dalam kawalan sebenarnya, tapi bila kita guna benda tu dah jadi bukan kawalan kita. Okey. Okey, kita tengok dekat sini rokok ni berpotensi untuk menimbulkan gangguan dalam sistem jantung dan juga pembuluh darah. Yang mana bila wap tu masuk ke saluran jantung tu, dia akan menyebabkan wap tadi dah masuk tu, dia dah menutup saluran untuk laluan darah ke jantung kita. Okey, ini adalah bentuk jantung Kalau tak tahu tu kena tengoklah. Ini adalah jantung manusia. Okey, next. Okey, kemudian kita tengok nikotin yang ada dalam elektronik dalam
daripada alat rokok elektronik tu. Dia dengan cepatnya menghasilkan satu asap yang boleh naik ke, macam mana kata, kimia tu dah cepat naik ke bahagian otak dan menyebabkan kerosakan di bahagian otak, okey, terutama DNA. Okey, yang mana kalau kita tengok kebiasaannya mudah mendapat keradangan otak, okey, dan boleh mendapatkan kecederaan di bahagian otak. Okey. Next. Ini adalah jenis-jenis rokok elektronik. Ada yang mahal, ada yang murah. Okey. Ini biasanya budak ataupun pelajar murid sekolah rendah ni dia biasa yang murah je. Okey. Dalam lingkungan RM30, RM40 dah boleh dapat. Okey. So, benda ni efek dia setiap satu tu lain. Okey, efek dia berlainan. Okey, yang mahal tu lambatlah sikit. Yang cepat tu lagi cepatlah. Yang murah tu lagi cepatlah dia punya efek dia. Okey, dan boleh dapat melalui Shopee, Lazada pun ada jual benda ni. Okey, tidak ada had dia. Okey, next. Ini adalah isu semasa berkenaan dengan vape. Yang mana kalau semua dapat tengok dekat gambar di sini, dekat slide di sini, vape ni semakin kronik lah. Maknanya dalam bentuk jam pun ada dijual. Okey, kalau bentuk jam ni memang mahal lah sikit. Dia lebih kepada pot. Okey, ini namanya pot. Kalau kata dalam bentuk jam ni adalah pot. Yang mana dia punya cecair, kalau tengok di bawah tu, ada diletakkan cecair di dalam ruangan pot tersebut. Okey. So, biasanya ini untuk mengaburi mata cikgu lah. Okey. So, mana-mana yang ingin melakukan benda ni, berjaga-jagalah anda. Okey. Seterusnya. Okey, kita tengok isu berkenaan dengan vape juga. Pelajar terjebak vape, okey, sangat membimbangkan. Okey. Cuba tengok pada gambar tu, ada gambar paru-paru, okey, gambar jantung jantung ke paru-paru tu. Okey, lebih kuranglah. Kita tengok situ ada kebocoran di bahagian bahagian paru-paru tersebut. Kenapa? Sebab kesan daripada nikotin yang berlebihan. Okey, dan keadaan paru-paru tu pun agak gelap daripada kebiasaannya. Okey, kalau kamu tengok daripada kalau beli jantung pisang ke, jantung lembu ke, jantung ayam ke, kita tengok tak ada warna macam tu. Okay? Kita tengok hati ayam pun tak warna macam tu. Okay? Kita pelik kenapa dia ada warna yang macam tu. Okay? Itu adalah lebihan daripada nikotin yang berlebihan. Okay? Nikotin adalah sangat berbahaya. Okay? Ini adalah perbezaan di antara yang sebelah tu perbezaan antara tembakau dan juga elektronik. Okey, tembakau ni dari segi sudut rokok yang dibakar khas tu. Yang kalau kita tengok ada perasaan kita kena bakar, itu perlukan tembakau. Okey, tembakau. Kemudian yang elektronik ni dia lebih benda bahan-bahan kimia yang boleh masuk ke dalam tu. Okey. Next. Ini adalah kesan. Yang ini yang sangat saya nak tekankan di sini, kesan vape kepada badan manusia. Okey. Badan manusia ni tak tahan dengan benda-benda yang berlebihan. Okey. Benda berlebihan ni macam mana? Benda yang tak sepatutnya masuklah di dalam badan manusia. Okey. Kita tengok dekat situ. Bahayanya, okey, orang kata apa? Gangguan dari segi paru-paru, mata, okey. Saluran pernafasan kita, dan mungkin akan ada rasa mudah untuk mendapat kanser, penyakit kanser di bahagian ruangan pernafasan kita. Okey, ruangan pernafasan kita ni perlu dijaga sebaiknya. Okey. Okey. Seterusnya tengok nikotin Nikotin kalau berlebihan dia boleh menyebabkan kepala kita jadi pusing, macam seronok. Okey, macam ketagihan yang teramat. Ibarat macam kita macam mana kata, macam kita ketagih dadah lah. Tapi ini adalah anak-anak kecil dia. Okey. Daripada dadah tersebut. Jadi sama juga
seperti dadah, jadi kita tak perlulah ambil benda ni Okey, seterusnya. Ini dalam Islam sendiri pun ada dah menyatakan rokok itu adalah haram. Okey, rokok tembakau tu memanglah dah lama diharamkan. Okey. Untuk yang vape ni juga sama juga diharamkan. Kenapa? Di dalamnya ada kemudaratan. Okey, yang mana kalau dalam Al-Quran pun ada sebut, okey, wa anfiqu fi sabilillahi wa la taqtulku bi aidikum ila tahlukah. Okey, jangan kamu menghampiri benda-benda yang boleh memusibahkan diri anda. Okey. Okey. Allah tu sangat sayang kepada diri manusia. Jadi kita kena sayanglah diri kita. Kenapa kita nak hampiri benda-benda yang boleh merosakkan tubuh badan kita? Okey. Ataupun orang kata apa? La darar wala dirar. Jangan datangkan kemudaratan dengan kemudaratan yang lain. Kita nak hilangkan stres dengan cara kita rosakkan badan kita, isap vape. Itu tak betul lah. Okay? Ada cara lain untuk hilangkan stres. Bukan dengan mendekati vape. Ataupun trend. Seronok nak ikut. Tak ada siapa tak isap vape. Tak boleh jadi geng. Itu bukannya yang betul, jalan yang betul yang patut awak ikutlah ya. Okey, seterusnya. Okey, macam Cikgu Adria sebut tadi, ada 600,000 pelajar sekolah. Okey, ini saya dapat lately dah Okey, 300,000 pelajar di Malaysia ni, terutamanya pelajar sekolah menengah dan rendah. Okey, di mana sekolah rendah bermula? Bila tahun 5. Dia dah mula dah pasang geng. Okey. Dia dah mula dah ada kawan-kawan yang nak isap vape. Okey. Tak mampu nak beli, dia kumpul. Duit belanja sekolah, dia kumpul. Okey. Kongsi dengan kawan-kawan. Beli vape. Okey. Itu tak boleh lah. Okay. Kenapa tak boleh? Kita tengok kepada 7 bahayanya nikotin ni yang berlebihan pada badan kita tadi. Okey. Pada otak, apa akan jadi pada otak kita? DNA kita dah rosak. Otak kita akan jadi rosak sebab tu belajar. Kalau kita tengok budak yang mengisap vape ni agak ke belakang sikit daripada pelajaran dia. Okey. Bila cikgu tanya tak tahu, tak ingat. Itulah disebabkan vape, kesannya. Yang kita tak nampak benda tu. Kita ambil remeh je. Okey. Tapi benda tu akan mendatangkan mudarat di masa akan datang tu. Maknanya zaman sekarang awak tak rasa. Zaman dah besar nanti, awak akan rasa kesan yang teramat kalau kita ambil vape tersebut. Okey. Kemudian di bahagian mulut. Okey, mulut ni akan ada rasa rangsangan, akan ada ketegangan otot di mulut tu. Okey, dan menyebabkan ada rasa sel-sel di mulut tu akan bertindih berlanggar sesama sendiri yang menyebabkan boleh adanya kanser. So kita tak naklah benda tu berlaku. Awak masih muda, okay? Kita semua masih nak hidup lagi. Okay? Jadi kita tengok yang ketiga, paru-paru. Okay? Paru-paru. Okay, kalau paru-paru kita ni akan jadi macam mana? Ada yang boleh membengkak, ada yang boleh bocor, ada yang boleh jadi hitam, ada yang boleh rosak. Itu yang kita nak. Kesan daripada vape ni, dia lagi mempercepatkan. Kalau tembakau ni, rokok tembakau ni dia lambatkan. Okay? Tapi untuk yang vape ni lagi dia cepatkan. Okay? Dia mempercepatkan dalam tempoh masa yang sangat singkat. Okay? Kemudian kita tengok pada jantung. Okay. Tertutupnya kawasan nak laluan darah ke jantung. Jadi badan kita tak berapa nak stabil lah. Okay? Ini adalah jenis-jenis ataupun 7 bahaya utama nikotin ni berada banyak dalam badan kita. Okey. Jadi seterusnya. Okey. Ini yang saya nak tekankan sangat. Berhentilah rokok. Okey. Mulakan hidup baru. Cara macam mana nak berhenti? Pertama-tama sekali orang kata apa? Jangan menghampiri lah. Okay? Jangan menghampiri vape tu. Kalau tak pernah cuba, jangan hampirkan diri. Okay? Lindung diri awak dulu. Okay? Kemudian, itu adalah tips. Okay? Berhenti merokok yang mana kita perlu bermula daripada sekarang. Jangan tunggu sampai dah terkena baru nak berhenti.
Okay, next. Okay, dari segi akta ataupun surat perkeliling SPI, kalau murid bawa rokok ini, okay, ataupun vape ini ke sekolah, ada surat SPI yang mengatakan cikgu boleh ambil tindakan dan mungkin akan boleh melibatkan pihak polis lah. Okay, so diharap murid-murid jangan buatlah sebab surat penguasaan di pihak guru-guru di sekolah ada. Okay, next. Saya terpaksa cepat sikit sebab ada 2 tajuk di situ. Okay. Kemudian, prosedur tindakan kalau sekiranya murid itu mengambil vape. Okay. Pertama sekali cikgu akan buat apa? Kalau biasa dah kena, kalau dah kena, dia akan tahu macam mana tindakan cikgu. Okay. Pertama sekali, memang cikgu akan carilah. Cikgu akan tanya, kemudian siasat dulu kalau betul, kita panggil ibu bapa datang ke sekolah, berbincang masalah anak. Okay. Kemudian amaran akan diberikan, vape itu tidak akan disimpan di sekolah. Kita akan pulangkan semula. Cuma ada rekod akuan janji lah. Okay. Sekiranya murid ni berkelakuan macam ni lagi, kita akan ambil tindakan lagi. Okay. Ini adalah orang kata kesalahan disiplin yang sangat berat. Okay, yang mana walaupun kita panggil untuk berbincang, tapi kita masukkan juga dalam SSDM. Yang mana kalau sekiranya buat lagi sekali, dia mungkin akan mengakibatkan pergantungan sekolah dan juga akan dibuang sekolah. Okay, boleh faham ya? Okay, kemudian seterusnya, cikgu. Ini salah satu anak kepada vape dan juga rokok, iaitu smoke candy. Tapi arahan telah dikeluarkan supaya mengharamkan ataupun melarang benda ni dijual. So sekarang ni kita tak dapatlah tengok benda ni lagi dah sebab dah tak ada di pasaran. Okay, kalau ada pun mungkin terlepas. Okay, benda ni adalah sama fungsinya dengan dadah. Okay. Sebab benda ni melibatkan orang kata apa, kalau kita guna benda tu ataupun kita makan smoke candy ni, kita akan jadi khayal. So dia akan seronok. Khayal tu bukan dia macam mabuk, macam orang isap dadah tu, bukan. Okay, khayal tu maksudnya dia macam syok sangat, dia nak makan jadi ketagih pun dia. Okay, next. Okay, ini intervensi yang mana pencegahan tu bermula daripada cara-cara cikgu berjumpa dengan parent, siasat maklumat ni. Okay, kemudian diserahkan bila dah dapat ni saja akan serahkan kepada pihak BNK lah ya. Cikgu BNK akan cek, akan kendalikan, akan konsultansi, ibu bapa, ziarah cakna, supaya dia tidak rasa orang kata terbuang sebab kesalahan yang telah dibuat. Okay. Jangan rasa bila dah kena tangkap, dah kena hukum, oh salah tu sampai bila-bila, malunya ya Rabbi kan. Tak nak macam tu. Maksudnya kita tarik juga, kita bimbing, bukan kita salahkan terus, tapi kita bimbing. Cikgu akan bimbing awak. Okay. Kalau sekiranya terlibat dengan vape, cikgu akan bimbing, berusaha supaya tidak lagi terlibat lagi ya. Okay, seterusnya. Ini yang perlu ditekankan. Okay, ini yang saya nak fokuskan kepada anak-anak murid semua. Okay, cuba tengok apa yang perlu seseorang itu bagi menghindar gejala ni. Okay, yang pertama sekali ialah tolong jaga solat. Okay, jaga solat, jaga adab dengan Allah. Kalau kamu jaga solat, jaga adab dengan Allah, Allah akan bantu kamu. Okay, Tuhan akan bantu kita. Okay, supaya kita tidak rapat dengan benda-benda yang memudaratkan diri kita. Okay, yang kedua, sentiasa berkongsi masalah dengan ibu bapa. Kalau ada masalah dengan kawan, kongsi dengan ibu bapa. Kalau bergaduh dengan kawan lah okay. Kongsi dengan ibu bapa. Okay, jangan peram sendiri, tak boleh. Okay, nanti awak jadi stres, tu mula mendekatikan vape tu. Okay,
Yang seterusnya, yang ketiga, perlu pandai memilih rakan. Okey, kalau rakan tu jenis isap rokok, takkan kita nak duduk dengan dia? Tak perlu, kita tak rasa rugi kalau kita tidak memilih rakan yang menghampiri vape ataupun isap vape. Okey, tak perlu. Sebab apa? Sebab dia akan memusnahkan diri awak juga. Bukan dia yang membantu awak, tapi dia memusnahkan diri kamu. Okey. Seterusnya, sentiasa sibukkan diri dengan perkara-perkara yang berfaedah. Seperti kalau contoh kita sekarang ni waktu PKP kan, kita tak perlu keluarlah daripada rumah. Okay? Kita perlu buat apa? Benda-benda yang berfaedah ni macam tolong ibu, okay, baca buku, masuk kelas PDPR, okay? Kemudian dengar ceramah-ceramah yang baik, okay, itu yang penting. Tak perlu cari dalam internet cara-cara isap vape. Itu tak perlulah. Okay? Jangan berjanji dengan kawan untuk buat perkara-perkara yang tak baik lah. Okay, seterusnya, yang last sekali, yang kelima, elakkan diri daripada berkawan dengan orang yang terjebak dengan vape ni. Macam saya cakap tadilah, pandai pilih kawan. Okay, kalau tak pandai pilih kawan, kita sendiri yang akan hanyut. Okay, seterusnya.